Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang sudi dan terus setia menonton kami di saluran TV1, berita RTM dan penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Alhamdulillah, Bicara Naratif kembali bersama anda pada pukul 9 malam seperti kebiasaan pada hari Isnin. Malam ini kita memilih topik berkenaan dampak ataupun kesan positif NIMP 2030. Sedikit mukadimah untuk diwahanakan dan juga dimanifestasikan berkenaan NIMP 2030 ini yang merupakan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh beberapa hari yang lalu, yang mana ia menjadi pelengkap kepada kerangka ekonomi madani. Dalam kerangka ekonomi madani, kita menyasarkan untuk menjadi antara 30 negara ataupun ekonomi terbesar dunia, dan ia mungkin boleh direalisasikan dengan beberapa dasar sampingan untuk memacu dan menggerakkan ekonomi madani. Malah untuk NIMP ini juga adalah ketersediaan dan juga asas kepada bidang pekerjaan berasaskan teknologi baru, mempertingkatkan produktiviti dan juga output. Bagi bercakap tentang kesan dan juga dampak NIMP 2023-2030, saya bersama dengan Tuan Muhammad Rizal Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Terima kasih. Alhamdulillah kita bersua kembali. Kalau tempoh hari kita bercerita TVET, malam ini lebih besar cakupannya. Kita bercerita berkenaan ruang pekerjaan berasaskan kepada teknologi baru dan juga perindustrian baru. Dan juga bersama dengan kita adalah Tuan Syahril Sabaruddin, Fellow Penyelidik Bait Alam. Apa khabar Tuan? Terima kasih bersama kami. Yes. Alhamdulillah. Ini satu perkara yang perlu untuk dilunaskan, diselesaikan. Kita bercerita bukan sahaja dalam aspek penyediaan pekerjaan baru, tetapi bagaimana NIMP ini juga boleh menjadi ruang kepada suatu bentuk perubahan dalam aspek teknologi dan juga automasi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Syahril seketika nanti. Secara dalam talian, kita bersama Profesor Teknologi Dr. Muhammad Sattar Rasul, Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan STEM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar Prof? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof bersama kami. Seketika nanti kita akan bersama Prof. Terus saja bersama dengan Tuan Rizan, kita melunaskan persoalan awal. Ya, seperti yang dinyatakan, ada beberapa pandangan analisis yang mengatakan bahawasanya apabila NIMP ataupun Pelan Induk Perindustrian Baru 2030, tajuknya, konotasinya sudah merujuk kepada perindustrian baru. Maka apabila perindustrian baru itu diwujudkan, kita banyak melihat bagaimana perubahan daripada sektor pertanian, perindustrian dan juga kepada ayat 4.0. Ia juga akan mewujudkan suatu evolusi dan revolusi pekerjaan. Dalam NIMP ini apa positif untuk melihat ada ruang pekerjaan baru, khususnya kepada ruang pekerjaan TVET? Kalau kita lihat dalam konteks tenaga kerja industri di negara kita ini, sudah pastinya NIMP ini adalah satu sandaran yang boleh kita lihat sebagai satu keterangkuman yang mana boleh menyelesaikan banyak isu yang berkaitan dengan pembangunan latihan. Yang mana kita sedia maklum, tenaga kerja di negara kita ini yang lahir daripada sektor latihan kemahiran atau biasa sekarang kita sebut TVET, memerlukan satu hala tuju yang baru. Okey, dan saya kira NIMP ini adalah satu mekanisme yang cukup jelas yang mana boleh dijadikan satu panduan kepada semua penyedia latihan dan juga industri untuk melihat kolaborasi dan juga pendekatan yang bagaimana untuk digerakkan dalam tempoh sasaran 7 tahun yang mendatang. Dan sudah pasti beberapa pendekatan ataupun perubahan yang bersesuaian dengan kaedah latihan supaya ianya boleh diselarikan dengan peluang pekerjaan baru yang ada. Dan kalau kita tengok, kerajaan lebih banyak bercakap tentang latihan yang diterajui oleh industri, maka NIMP ini adalah satu wadah yang dihidangkan oleh kerajaan kepada industri dan juga pemain TVET supaya kita benar-benar mampu untuk melahirkan tenaga kerja yang bukan sahaja kompeten dari segi bidang masing-masing, tetapi menjanjikan pulangan pendapatan yang setimpal. Ketika negara kita membangun, kita kali ini kita nak rakyat kita juga mendapat kesejahteraan ekonomi dan sosial yang benar-benar setara dengan perkembangan ekonomi negara. Tuan Rizan, mungkin agak cantik untuk kita bercerita tentang ruang kekayaan melimpah dikongsi bersama, penambahbaikan itu memang fokusnya. Apa jua dasar pun ia adalah kepada bertujuan berobjektif kepada perkara yang positif dan berdampak tinggi. Tetapi untuk pengkategorian apakah antara ruang pekerjaan yang mungkin boleh diwujudkan atau yang akan diperkasa atau direkayasa hasil daripada NIMP 2030?
Saya rasa mungkin sudah tiba masanya kita memfokuskan kepada sektor-sektor yang menjanjikan pulangan pendapatan yang baik. Antara sektor seperti semiconductor, elektronik industri, otomotif seperti EV, solar, aero angkasa. Dan ini adalah bidang-bidang kemahiran yang saya kira berprestasi tinggi yang boleh menjanjikan pulangan yang baik bukan saja kepada negara tetapi kepada rakyat. Tetapi cabaran yang terbesar bagaimana ini disambut oleh pemain-pemain TVET di negara kita. Sama ada dari sudut tenaga pengajar yang perlu di upskillkan mereka itu, dan yang paling ketara sebenarnya ialah sistem latihan dan juga peralatan kemudahan latihan yang benar-benar mampu memberikan satu latihan yang selari dengan keperluan industri. Dan ini yang menjadi satu masalah besar. Saya kira kalau NIMP ini cantik perjalanannya tetapi supply dari segi tenaga kerja yang tidak memenuhi keperluan industri itu, dia sedikit sebanyak akan memberi kesan yang besar. Ya, okey. Tuan Syahril, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan NIMP ini bukan sahaja bersandarkan kepada misi, tetapi suatu bentuk dasar yang bersifat horizontal yang menggembling keseluruhan ekosistem pembuatan. Kita bercerita tentang industri pembuatan yang banyak menyumbang kepada ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Cuma mungkin dalam aspek beberapa tahun kebelakangan ini, industri pembuatan mungkin mengalami sedikit kekangan hasil daripada penawaran kepada output, tenaga modal, buruh asing dan sebagainya, dan juga beberapa perkara lain. Jadi apa mungkin pendekatan horizontal itu akan memanfaatkan industri pembuatan ini secara total dalam 7 tahun? Ya, saya suka untuk menyentuh berkenaan dengan perubahan secara decisive kerajaan daripada ini IMP. This is actually the 4th iteration of Industrial Master Plan, yang keempat kalau ikutkan. Dan pada kali ini secara junjulung kalinya kita bereksperimen dengan pendekatan yang berasaskan misi. Horizontal lah, maknanya dia bukan hanya mengikut vertical sectors, tapi dia mengikut misi yang kita terapkan. Dan semangat ni saya kira dia lebih kurang, kalau kita nak mungkin dapatkan gambaran yang lebih international, dia lebih kurang macam semangat US nak win the space race. So dia adalah satu misi besar yang mana setiap pemain-pemain industri merentas sektor, merentas public interest akan also terlibat untuk menjayakan misi tersebut. Maknanya untuk mencapai misi tersebut, dan kita akan pastikan apa saja cara, apa saja wahana, apa saja jenis fasilitasi akan digamblingkan secara total. Dan menyebut secara khusus ini adalah pendekatan whole of nation, bermakna memang kena ada buy-in secara menyeluruh daripada keseluruhan rakyat, tak kira apa segmen dan sebagainya. So that's why saya agak suka dan teruja bila kita mula bercakap berkenaan dengan hala tuju baru, mission based. Dan also dalam kerangka atau paradigma pembentukan polisi ni, bila kita menyebutkan mission based, salah satu daripada thought process yang diletakkan adalah moonshot thinking. So moonshot thinking adalah, of course, dia nampak macam dia a bit idealistic dan lebih bersifat agak terkehadapan dan mungkin agak susah untuk dicapai, tapi tak apa, itu ambition. If we can't reach the moon, we can at least grasp the stars. Dan kita kena lihat realiti masa kini memerlukan kita berfikiran sangat-sangat maju ke hadapan, kerana sekarang ni kalau kita lihat the age of disruption, tanpa tujahan-tujahan yang sebegini, tanpa pemahaman terhadap keperluan-keperluan yang merentasi sektor, merentasi kementerian, merentasi interest ni, dan kemungkinan kita akan sentiasa main permainan silo sendiri tanpa hala tuju yang jelas. So that's why for me, I think saya sangat-sangat laud aspirasi untuk this kind of mission based critical thinking. Dan kalau kita lihat, sebenarnya dia bukan hanya mission. Of course ada argument mungkin kita boleh letakkan mission ni masih lagi a bit vague dalam beberapa aspek. Tetapi at least dia menerap ataupun dia bercakap tentang realiti semasa yang benar. Contohnya macam bila kita bercakap berkenaan dengan the complexity of economy, kita nak increase economic complexity, itu menunjukkan bahawa Malaysia decided bahawa kita akan masuk secara besar-besaran dalam ekonomi yang akan lebih interesting ataupun lebih viable merentas zaman dan sebagainya. So kita akan mungkin tak
To a point, I'm not sure because pada masa akan depan kita still kena rely on some certain traditional punya ekonomi. Tapi kita also decisively akan move into a new age punya industri. Pendekatan seluruh negara ataupun the whole society nation, suatu pendekatan yang banyak kita perdengarkan, kita senandungkan, malah kita lagukan saban tahun. Tetapi bagaimana pelaksanaan dan juga proses perjalanannya itu, kendati pun begitu, kita masih lagi objektif dan juga positif melihatkan kepada ia mungkin boleh direalisasikan, melihatkan kepada ia dimulakan di peringkat akar umbi. Prof. Doktor, kalau bersama dengan kami pada ketika ini di dalam talian mungkin bersetuju bahawasanya pendekatan secara menyeluruh ini bukan sahaja melibatkan agensi ataupun jentera kerajaan dan swasta, tetapi harus bermula daripada pembudayaan sains, teknologi, engineering, mathematics dan juga pembudayaan sains teknologi itu secara menyeluruh di peringkat asas pendidikan supaya ia dibudayakan, dijenamakan, malah dijadikan suatu bentuk pemahaman yang paling maju dalam konteks negara kita. Jadi apa mungkin fahaman Prof berkenaan tentang pembudayaan di peringkat akar umbi? Okey, terima kasih atas soalan tu. Ya, memang pembudayaan kita kata mindset dan juga pengetahuan dan kemahiran perlu dilakukan daripada akar umbi. Sebab itu sejak beberapa tahun yang lalu saya kira sudah hampir satu dekad kita cuba memperkasakan STEM itu, sains, teknologi, engineering dan mathematics, dan inilah sebenarnya keperluan itu ketika NIMP 2030 ni ingin dilaksanakan, maka modal insan yang mempunyai latar belakang STEM itu sangat diperlukan. Jadi 10 tahun yang lalu kita sedang bergiat untuk melaksanakan STEM itu dengan tujuan NIM ini. Kalau boleh saya sentuh sikit tentang NIM ini, bagaimana dia ada kaitan dengan STEM. NIM 2030 ini sebenarnya untuk memperkasakan ekonomi negara melalui industri. Dan pada masa yang sama mempertingkatkan modal insan untuk memenuhi keperluan industri. Kalau tengok dalam NIM ni, dia telah cuba mengubah corak industri itu, iaitu mereformasi atau mentransformasikan industri. Kita tahu Malaysia ni industri kita hebat juga, tetapi dalam kita kata masyarakat madani ni ataupun salah satu daripada elemen yang penting dalam madani adalah empowering people. Yang mana PMX selalu menekankan tentang untuk memperkasakan rakyat itu. Jadi ekonomi industri itu diubah supaya semua industri manufacturing dapat mempertingkatkan produktiviti mereka. Dan juga dengan cara melalui apa kita katakan teknologi up, iaitu digital teknologi. Jadi apabila untuk memperkasakan ekonomi melalui industri pembuatan, teknologi up to digital teknologi tadi, so maka kita memerlukan modal insan STEM itu. Jadi korelasi antara mengapa industri itu menjadi sasaran dalam master plan yang ini, industrial master plan ini adalah kerana kerajaan ataupun PMX melihat bahawa pekerjaan yang paling banyak adalah melalui industri pembuatan. Jadi kalau industri pembuatan ini tidak ditingkatkan, ada satu perkataan digunakan revitalization, iaitu pembugaran kepada industri pembuatan ini, maka nanti pekerjaan yang baru tu tidak dapat timbul dan juga modal insan yang dilahirkan tidak ada tempat untuk mendapat pekerjaan dan juga mendapat gaji yang baik. So saya melihat NIM ini dia menyeluruh sebenarnya. Dari sudut industri juga akan mendapat manfaat, dari sudut modal insan kita ataupun generasi muda juga akan memenuhi keperluan industri masa kini. Itu terlebih dahulu pandangan saya. 7 tahun itu cukup, Prof, untuk tempoh diberikan? Ya, 7 tahun itu sebenarnya tidak cukup, tetapi dia merupakan satu permulaan yang baik. Semoga satu permulaan baik. Kalau kita tidak bermula dari sekarang, itu memperpecah kecilkan industri pembuatan dengan teknologi digital, kita akan menghadapi masalah pendatang asing dan sebagainya. Itu yang disebut tadi
pasaran buruh, pasaran modal. Yang mana kita perlukan? Pasaran buruh, memang kita sudah di negara kita berbeza dengan beberapa negara jiran seperti Indonesia. Mereka memang melahirkan TVET yang untuk memenuhi keperluan-keperluan pekerjaan tertentu. Tetapi kita lebih kepada pekerjaan-pekerjaan di industri pembuatan. Jadi kita memerlukan modal insan ataupun pasaran modal itu, tenaga modal itu. Investment dalam capital, kita panggil human capital itu, supaya industri dapat berkembang. Terima kasih Prof untuk pandangan itu. Kita sedia maklum dasar penindasan negara pernah dilaksanakan dan juga direalisasikan sebelum ini dalam beberapa aspek pelaksanaan, tetapi bagaimana NIMP ini akan menjadi sebagai the pull factor ataupun menarik segala dasar-dasar yang telah pun dilaksanakan sebelum ini ke arah sesuatu penambahbaikan dan juga pelaksanaan yang lebih efektif. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kaji Selidik Kebahagiaan Rakyat Malaysia merupakan kaji selidik yang julung kali dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk mengukur tahap kebahagiaan di Malaysia dari aspek fizikal, sosial, emosi dan spiritual. Kaji selidik ini dilaksanakan bermula September hingga November 2021 menggunakan pendekatan isi rumah yang meliputi tempat kediaman terpilih di Malaysia. Prestasi skor Indeks Kebahagiaan Rakyat Malaysia pada tahun 2021 mencatatkan sebanyak 6.8% dan berada di tahap bahagia. Peradaban tidak boleh dicipta tanpa perlu ditempuhi. Dengan keyakinan kita bina jati diri yang mampan, fikrah jernih mentahir daya cipta perubahan. Hidup biarlah berbakti meskipun tidak dipuji. Dengan ihsan kita peduli insan. Dengan hormat kita terus berkhidmat biarpun jalannya panjang. Kita tekad merintisnya perlahan-lahan demi kesejahteraan sebuah Malaysia madani. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa? Merdeka maknanya merdeka rakyat. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari
pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa pun. Merdeka maknanya merdeka rakyat. Ya, merdeka maknanya adalah merdeka bukan sahaja dari segi fizikal tetapi dari segi pemikiran. Bagaimana kita memerdekakan negara kita dalam bentuk kemajuan ekonomi dan juga untuk mendapat gaya hidup dan juga penambahbaikan dari segi kualiti hidup yang lebih baik. Bicara nanti pada malam ini, dampak NIMP 2030 ataupun yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. NIMP ini cukup menarik kalau diikutkan pembacaan di atas kertas ataupun apa yang diumumkan. Tetapi ada yang berpandangan bahawasanya ia perlu untuk lebih banyak perincian sasaran yang bersifat kuantitatif, yang bersifat fizikal, empirical berbanding hanya menggagaskan dasar semata-mata, kerana kita tidak mahu ia hanya menjadi suatu bentuk misi tetapi tidak ada suatu bentuk caturan atau aturan yang lebih bersifat kuantitatif. Apa respon bersetuju dengan pandangan seperti ini? Saya rasa itu perkara inevitable. Memang dalam apa saja plan, keperluan untuk ada pemantauan atau perlu untuk ada the milestone untuk di-achieve ataupun achievable milestone itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Itu rational dan it makes sense. Saya tengok dalam action plan dan juga dalam setiap satu mission yang telah dibentangkan ataupun yang ada dalam NIMP ni, memang ada certain indices tertentu. Contohnya kalau lihat daripada mission kedua itu, ada salah satu daripada action plan itu adalah untuk transforming 3,000 smart factories. Okay. So it's good. I mean, itu maknanya kalau kita nak capai pada akhirnya dalam masa 7 tahun ni, ukurannya adalah 3,000 smart factories akan ditransformasikan. Tetapi bagaimana numbers 3,000 ni dapat memanfaatkan perkara yang lebih besar? Maknanya kita jangan lihat dari ukuran kuantitatif semata-mata. Kita also lihat dari segi kualitatif. Bagaimana dia memanfaatkan the spillover daripada ekonomi ataupun daripada this whole transformation of smart factories into kehidupan, untuk nuansa-nuansa yang lebih dinamik. Contohnya kalau katakan macam ada naratif yang boleh link antara kualiti pelajaran atau pendidikan yang sinonim ataupun relate terus dengan transformasi kilang-kilang ni mungkin. Startup punya ekosistem dan inkubator ataupun bentuk inovasi akan dapat dipertingkatkan secara besar-besaran daripada seusia awal. Kerana kita ada this kind of transformation. Numbers macam tu saya rasa lebih bermakna kepada rakyat terutamanya. Kerana kalau kita lihat dalam NIMP, dia hanya gagaskan ataupun dia fokus pada 21 sektor. Sektor-sektor lain tak, tapi sebenarnya ada spillover effect macam mana pun. Ada bila manufacturing punya rekayasa berlaku dengan besar-besaran, yang other co-existing industries di sebaliknya, contohnya FME, ada kesan domino. So semua itu sebenarnya sebahagian daripada pengukuran yang boleh kita klasifikasikan atau kita boleh berikan dalam bentuk either empirical ataupun bentuk stories. So these are things saya rasa penting untuk kita masukkan. Of course measurement itu penting. Dan saya also laud the effort yang kita akan ada delivery management unit. Itu kritikal, kerana itu akan memberikan nuansa atau memberikan mekanisme kepada cara untuk kita nak transform atau nak berikan numbers kepada kita punya pencapaian. Bukan setakat pencapaian yang dangkal, yang a bit shallow, just dengan numbers-numbers yang mungkin tidak ada imperatif kehidupan kepada masyarakat. So itu antara perkara yang saya rasa kita perlu terapkan bersekali dengan pengukuran ataupun numbers-numbers yang kita ingin terapkan. Tadi Prof Sata ada menyatakan berkenaan tentang antara perbahasan pasaran buruh dan juga pasaran modal. Ini penting kerana kita sempat berbual tadi berkenaan tentang ada industri yang sudah penetrate ataupun sudah masuk ke dalam industri tempatan, baik di Malaysia maupun di Asia Tenggara, seperti pasaran kereta elektrik, kenderaan elektrik. Tetapi masalahnya, walaupun kita sudah mula menggunakan kenderaan secara hybrid dalam tempoh 15 atau 20 tahun kebelakangan ini, bidang tenaga pakar dan berkemahiran tinggi itu masih belum mencukupi. Ada dinyatakan tadi tidak sampai 100 untuk memenuhi permintaan bagi pasaran kereta elektrik. Jadi apa mungkin kita sebenarnya masih belum bersedia untuk penetration ataupun kemasukan industri-industri baharu yang dibawa masuk oleh pelabur-pelabur baharu ini? Saya kira kita sebenarnya banyak menghadapi masalah bagaimana segala inisiatif yang bersifat merentas kementerian ataupun merentas agensi.
ketika MITI agak terlalu laju untuk bawa masuk pelaburan, tetapi dari segi sokongan kita melahirkan tenaga kerja bagi menampung keperluan industri itu dia tidak seimbang, dia tidak mencukupi. Seolah-olah kita tidak ada kesepakatan dalam kita merancang untuk menyediakan tenaga kerja. Itu dalam konteks TVET. Tapi bagi pejawatan-pejawatan seperti EV technician, EV diagnostician juga memerlukan orang-orang daripada STEM. Jadi TVET dan STEM itu sendiri pun seakan-akan terpisah. Sebab tu saya kira dalam NIMP ni STEM dan TVET itu perlu disekalikan bagi segmen-segmen pekerjaan yang memerlukan kepakaran ataupun kemahiran yang agak tinggi. Okey, maka definisi TVET di negara kita juga harus berubah juga. Mungkin ada perkelasan-perkelasan tertentu. Okey, dan cara ini mungkin akan lebih banyak dapat membantu kita menyediakan tenaga kerja yang benar-benar kompeten berdasarkan segmen ataupun sektor-sektor industri pembuatan yang sedia ada. Tapi bagi saya baru terperasan bahawa kita mungkin terlalu banyak bercakap yang agak tinggi. Tetapi dalam konteks kita untuk memahami bakal tenaga kerja ni di kalangan belia ni, dia seperti terpisah. Maksudnya NIMP kalau ada konteks yang kita bicara pada malam ni, perlu dibaca juga dengan dasar pembangunan belia. Supaya belia yang kita cuba santuni ini, dia faham hala tuju negara dalam sektor pekerjaan masa depan. Kita selalu bercakap belia kena faham tentang kejayaan masa depan. Tadi mereka tidak nampak apakah kejayaan masa depan itu yang harus mereka ceburi dan apakah bentuk kejayaan yang mereka akan lakukan di masa depan. Sebab itu soal mengatasi kementerian dalam NIMP ini amat penting dan perlu dibaca bersekali dengan dasar-dasar yang menyokong kepada pergerakan NIMP ini. Sebab saya bimbang anak muda hari ini sebenarnya lebih bercakap tentang quality of life. Tapi saya bimbang inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan belia lebih bersifat standard of living. Dia ada dua benda yang berbeza. Sebab itu kita berhadapan antara minimum, bare minimum dan juga yang optimum. Sebab itu kita tengok anak muda tak nak masuk universiti, tak nak pergi belajar. Sebab bagi mereka suasana di tempat belajar itu tidak menggambarkan bentuk pekerjaan masa depan. Macam tadi dikabarkan tentang suasana kerja yang kondisi dan sebagainya. Bentuk itu perlu berada di dalam institusi latihan, even di peringkat sekolah. Supaya merangsang mood dan juga semangat anak muda kita di peringkat sekolah dengan pembelajaran STEM ataupun TVET supaya mudah untuk NIMP itu dapat dilaksanakan dan industri dia boleh memberikan segala bentuk sokongan sosial dan sebagainya di peringkat sekolah lagi. Ini yang saya nampak ada kebimbangan tentang soal pembangunan belia yang terkeluar dalam konteks untuk pekerjaan masa depan. Soal kebimbangan dan juga kegusaran berkenaan pembangunan belia ini, kita juga melihatkan kepada progres penawaran segala bentuk latihan, penawaran industri dan juga progres yang dilalui. Ini soalan kepada Prof Sata ya. Kita sedia maklum sebelum ini kita mensasarkan untuk memperkasakan IR 4.0. Namun ada yang skeptikal kerana kita tidak melalui IR 3.0, terus saja meloncat ke 4.0, malah terus diperkenalkan artificial intelligence walaupun ia bukan perkara baru di peringkat global tetapi masih baharu di peringkat tempatan. Malah ada beberapa perkara yang kita digambarkan sebagai meloncat ataupun melompat daripada progres yang sebetulnya. Jadi apa mungkin ini akan menyebabkan suatu kesukaran untuk kita mengadaptasi dengan perubahan drastik yang berlaku di peringkat tempatan ini, Prof? Perubahan teknologi ini memang kita tak dapat nak bendung dan juga dia bergerak begitu pantas. Jadi mana-mana institusi yang kita kata sepatutnya melahirkan workforce atau tenaga kerja untuk industri tertentu, contohnya dalam bidang elektronik, mechanical dan civil dan sebagainya, ataupun bidang-bidang yang spesifik, harus selari atau seiring atau mengejar teknologi itu. Jadi apabila bercakap tentang terlalu cepat perubahan itu berlaku, memang itu adalah satu
competition ataupun pertandingan antarabangsa globally. Kalau kita tidak mempunyai daya tahan menuju ke arah persaingan global, kita akan tertinggal. Kita akan jadi sebuah negara miskin dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menidakkan perubahan teknologi. Jadi apa yang berlaku sekarang ini harus ada sinergi antara institusi yang melahirkan modal insan itu dengan keperluan industri. Yang ini yang saya lihat ada jurang di situ, di mana institusi-institusi TVET ataupun kejuruteraan itu sendiri kadang-kadang penyampaiannya tidak selari dengan keperluan industri. Ini saya mengatakan kerana saya banyak pergi memantau dan juga memberi akreditasi, dan sehingga ada institusi yang tidak tahu teknologi-teknologi baru itu berada di dalam industri. Ada institusi yang terpaksa memanggil pakar daripada industri untuk mengendalikan mesin-mesin yang baru. Jadi di situ nampak jelas bahawa institusi itu perlu satu perubahan dari segi penyampaian dan sebagainya. Dan apa yang saya nampak di sini, institusi TVET terutamanya, kebanyakannya sudah kecairan kemahiran. Mereka beralih kepada satu penyampaian yang berbentuk akademik. Itu institusi TVET. Kecairan disebabkan mungkin salah satu faktor kerangka yang dibangunkan oleh negara kita itu tidak sesuai untuk TVET, tetapi cuba diadaptasi dalam TVET. Dan satu lagi, peringkat universiti juga, saya berani mengatakan bahawa perlu adanya elemen TVET di dalam institusi pengajian tinggi. Ini dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Korea dan Jepun. Mereka mengintegrasikan TVET di dalam program pengajian di universiti. TVET as an integral part of any education. Tetapi di Malaysia, apabila mereka belajar di Menara Gading, mereka tidak memandang TVET itu sebagai satu keperluan di industri. Jadi saya kira ada dua masalah sebenarnya. Institusi TVET yang tidak selari dengan keperluan industri masih lagi mengajar dengan cara penyampaian akademik seperti di sekolah dan juga di universiti, dan universiti pula tidak mengintegrasikan TVET di dalam itu. Jadi masalah pengangguran, masalah mismatch pekerjaan sangat luas berlaku kerana faktor itu. Okey. Baik. Terima kasih Prof. Kita akan lanjutkan perbualan dan juga mungkin mencambahkan ruang idea pemikiran pada malam ini dalam Bicara Naratif, semuanya seketika nanti. Negara ini tegak dulunya, tegak sekarang, dan insya-Allah akan terus tegak hebat dengan memperakui kontrak sosial di antara semua kaum dan jaminan semua bahawa hak setiap warga negara mengamalkan agama mereka, memuliakan budaya mereka, termasuk suku kaum mereka, tetap dipertahankan, dan insya-Allah kerajaan perpaduan dengan negara madani akan pertahankan hak setiap rakyat di bumi bertuah ini. Merdeka! 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 Rasanya, ramai dah tahu kan saya dekat mana sekarang ni? Inilah dia, Stadium Merdeka. Di sini juga tempat keramat yang mengumpulkan puluhan ribu orang untuk menyaksikan sejarah negara tercipta. Tahukah anda, Stadium Merdeka dianggap sebagai satu keajaiban kejuruteraan Persekutuan Tanah Melayu apabila ia mula dibina pada tahun 1956 dan hanya mengambil masa setahun untuk disiapkan. Stadium Merdeka ini siap dibina pada 21 Ogos 1957 dengan kos RM2.3 juta. Stadium Merdeka telah dibuka secara rasmi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 30 Ogos 1957 dan menjadi tuan rumah kepada detik bersejarah negara apabila Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan di sini mempunyai 22,000 kerusi untuk penonton yang datang dan 3,000 daripadanya berbumbung. Banyak acara antarabangsa telah dilaksanakan di sini suatu ketika dahulu.
Kini, pelbagai usaha telah diambil untuk mengembalikan nostalgia dan kegemilangan Stadium Merdeka daripada ia terus terbiar. #Cermin Negara, kita jumpa lagi. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah, Malaysia kembali mendapat perhatian. Beberapa syarikat besar sudah tahu, baik Elon Musk, baik dari Amerika, atau Geely dari negara China, atau Infineon dari Jerman, bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pengkalan pelaburan penting. Dan saudara, bagi kita sangat penting. Kerana kalau ini dapat diteruskan, Malaysia boleh memaknai kemerdekaan itu. Setiap anak muda dijamin kerja dan tidak menganggur. Dan setiap pekerja mendapat upah yang munasabah. Ya, bersua kembali bicara nanti pada malam ini. Dampak NIMP 2030 yang diluncurkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. NIMP ini adalah penting untuk kita melihat bagaimana sektor perindustrian akan terimpak dan juga beberapa sektor yang akan menjadi kesan domino kepada perubahan-perubahan yang positif. Tuan Syahril, ada juga kebimbangan yang disuarakan berkenaan tentang isu pasaran modal tempatan dan juga ekuiti asing. Perkara ini akan menyebabkan suatu kebimbangan, lambakan ekuiti dan juga pemilikan modal asing yang akan menyebabkan ketandusan ataupun yang mungkin akan menindas sedikit ekuiti modal tempatan. Jadi perkara ini perlu diperjelaskan supaya tidak ada perbahasan-perbahasan yang membawa konotasi negatif terhadap NIMP. Sebenarnya kalau kita lihat daripada vantage point yang berbeza, memang ada argument yang kita boleh substantiate. It's a real kebimbangan. Of course, bila kita dah liberalize ekonomi, kita punya ekonomi akan jadi sangat seksi and appealing to international investors. So, agak bagus dalam masa ini kerangka ekonomi itu kita liberalizekan sedikit, terutamanya bila cakap berkenaan dengan ekonomi-ekonomi masa hadapan, termasuklah sektor pembuatan. Bila kita liberalize, maknanya ada kemungkinan intervensi kerajaan itu agak limited dari segi pemilikan ekuiti tempatan dan sebagainya, dan kena ada regulation mechanism yang sesuai untuk memastikan perkara ini tidak membelakangkan national interest. Tetapi kalau saya lihat daripada vantage point yang berbeza, perspektif yang lain, tidak menidakkan isu ni, memang kebimbangan ni mungkin real dan substantiated. Tetapi kalau kita baca betul-betul part of the mission pertamalah yang kembali kepada economic complexity tu, increasing economic complexity. One of the action plan ataupun apa yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam hala tuju mission ni adalah untuk menghasilkan national champions. Dan begitu national champions ni dalam dua bidang yang disebutkan secara khusus. Satu adalah IC design dan kedua adalah advanced materials. Kedua-dua ni sebenarnya adalah basically something yang very impactful dan betul-betul dapat menjamin kekuatan ekonomi kita supaya seiring dan berdaya saing merentasi globally lah. Kalau kita lihat TSMC itu adalah the national champion of IC semiconductor punya industri di Taiwan. Samsung national champion Korea. So dengan penghasilan national champion, sebenarnya kita menghasilkan kita punya own national, kita mestilah in a way protect kita punya national interest because dia menjadi kita punya aset. Tapi membawa culture ataupun budaya di Korea, mereka ada satu istilah
gergasi-gergasi ataupun syarikat ini dinamakan sebagai chaebol, yang mana ia mewujudkan suatu gergasi yang membawa kepada suatu penguasaan ekonomi. Tidakkah nanti kita akan melihat suatu penguasaan monopoli atau ekonomi syarikat-syarikat gergasi ini dalam sektor perindustrian dan ekonomi yang bergerak dalam peringkat tempatan? So, disebabkan itu saya rasa adalah penting untuk at least kerajaan dalam masa akan datang ni memberikan naratif yang jelas berkenaan dengan pembentukan National Champions ni. Adakah kita mahu membenarkan monopoli kerajaan, monopoli industri untuk with the pretext of kita nak menghasilkan National Champions, kita membenarkan ekuiti asing, ataupun kita akan memastikan ekuiti asing tidak akan meminggirkan national interest with the pretext of membangunkan gitu. And then another thing is this, that kalau kita lihat daripada the grand narrative dan grand scheme of things, sebenarnya this +1 punya strategi itu adalah sesuatu yang kita tak dapat tidak, kita tak ada option lain. Kita perlukan suntikan modal terusan daripada pulau-pulau luar, kerana tanpa support system ataupun this kind of perubahan radikal dari segi rejim pelaburan, kita mungkin akan terpinggir sedikit daripada mendapat ataupun mendakap this strategi +1 ni. +1 ni sebenarnya all this economic insecurities yang tengah berlaku di sekeliling rantau kita ni dan rantau kita ni. Kalau kan, this is the era of the Southeast Asia. Memang kita sekarang ni China, Taiwan, Singapore, Thailand, all of this gergasi-gergasi baru yang baru nak naik ni, dia akan mencari rakan-rakan trade ataupun rakan-rakan strategik yang berada berhampiran, kerana dia risau economic security dan sebagainya. So jika kita terlalu obses dengan kerisauan terhadap foreign intervention ataupun foreign pemilikan, dan kemungkinan kita akan terlepas daripada that grand narrative. Of course, saya yakin yang sebenarnya kerajaan nampak benda ni, dan of course akan ada intervention measures yang sesuai untuk memastikan bahawa bila kita ada national interest yang tertentu yang berkadaran dengan apa yang kita ingin capai pada masa depan, kita akan ada the intervention measures yang sesuai. It's just that kalau boleh jangan dipolemikkan sangat isu ini sebagai sesuatu yang memberikan political dividend yang tertentu. Ya, mungkin ia dilihat sebagai deja vu, perulangan kembali kepada suatu perbahasan yang pernah berlaku. Belasan tahun dulu kita teringat tentang dasar liberalisasi ekonomi yang pernah digagaskan. Ini menimbulkan kebimbangan bahawasanya industri-industri tempatan, khusus industri otomotif, industri pembuatan, industri elektrik dan elektronik akan terjejas disebabkan dasar liberalisasi ekonomi. Mungkin disebabkan penjelasannya yang kurang berkesan, ataupun disebabkan oleh penglibatan secara umum yang kurang berkesan. Jadi apa mungkin kita akan melihat satu bentuk deja vu akan kembali apabila terimpak dasar liberalisasi tersebut? Itu yang saya risau. Kerana pretext sudah ada. Presiden daripada dahulu dah ada. So senang untuk dijadikan bagi pihak-pihak yang merasakan kerisauan itu tak dapat dijawab dengan baik, maka dia akan jadikan itu sebagai kebimbangan yang besar. Dan jika kebimbangan besar itu menjadi realiti kepada kebanyakan orang, dan kita tak dapat nak mendakap ataupun mendapat this buy-in daripada rakyat, kita perlukan the whole of society untuk memastikan kejayaan this NIMP. So itu adalah antara betul apa yang saudara Is beritahu, cara untuk kita berkomunikasi dengan rakyat tentang pentingnya kita punya investment regime yang baru ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kritikal, especially dalam juncture ini. Okey. Perindustrian ini juga perlu berfokus kepada beberapa kawasan yang disifatkan sebagai penghasilan perindustrian tinggi. Kita pada ketika ini mungkin bertumpu kepada Pulau Pinang, Johor dan juga di beberapa negeri seperti di Selangor yang mempunyai suatu bentuk kualiti hidup yang menawarkan mungkin gaji dan pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi apa perlu kita melihat the whole society nation konsep itu perlu diterjemahkan bukan hanya di negeri-negeri yang dianggap penawaran industri yang mapan dan juga terkehadapan, tetapi perlu diperluaskan ke seluruh negara, khususnya di wilayah Sabah dan Sarawak. Ya, saya kira memang pendekatan yang ada sekarang ni perlu berubah untuk melihat kepada secara holistik kepada semua lokasi negeri supaya pembangunan itu lebih seimbang. Cuma yang saya fikirkan tadi disentuh tentang penguasaan syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Saya tak pasti, tapi saya kata mungkin ada sedikit kekurangan di mana daripada kita mungkin mewajibkan syarikat-syarikat menggunakan bahan tempatan dan sebagainya, mungkin ada elemen mewajibkan syarikat-syarikat gergasi besar ini untuk terlibat dalam pembangunan latihan kepada lokaliti dan sebagainya. Okey. Dan ini secara tidak langsung akan mengubah landscape
untuk kita melahirkan tenaga kerja di peringkat bawahan sampailah ke peringkat yang paling tinggi. Sebab kalau kita membawa masuk pelabur asing dan sebagainya untuk melabur di satu-satu tempat yang sama ada di luar bandar ataupun di negeri Sabah Sarawak dan sebagainya, kalau hanya bercakap tentang soal pekerjaan, dia tidak akan banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Kalau disekalikan dengan soal membangunkan kawasan itu bersekali dengan latihan dan sebagainya, saya kira akan memberi satu impak yang agak luar biasa kepada masyarakat di situ, yang bukan saja akan ada peluang pekerjaan, tetapi mereka sedar bahawa latihan tersedia untuk mereka, dan pada masa yang sama mereka tahu mereka tidak perlu lagi untuk mobiliti keluar negeri ke Semenanjung dan sebagainya. Okey, dan di situ mereka boleh membina kerjaya untuk kehidupan yang lebih baik tempat masing-masing. Okey, Prof, bercakap berkenaan industri ataupun perindustrian ini, kita masih terikat dalam konsep negara kita masih lagi berada dalam gelembung negara pengguna berbanding negara yang bersifat pengeluar, ya, ataupun consumer country. Jadi perkara ini menimbulkan kebimbangan kerana kita ingin ke arah pembangunan, penambahbaikan, perindustrian, pengeluaran dan sebagainya. Tetapi andai kata kita masih terperangkap dalam gelembung sebagai negara pengguna berbanding negara pengeluar seperti China, Jepun, malah Korea dan juga beberapa negara di Eropah, apakah dasar ini boleh direalisasikan kalau kita tidak keluar daripada jajaran gelembung tersebut? Ya, ini satu soalan yang sering ditanya lah. Bagaimana kita boleh keluar daripada kepompong menjadi negara pengguna ataupun menjadi pengguna kepada innovator ataupun yang mencipta. Jadi memang kalau kita lihat sistem pendidikan kita daripada peringkat sekolah sampailah ke peringkat tertiary, kita kekurangan elemen di mana memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk berinovasi. Ada tetapi tidak cukup rancak sebenarnya. Jadi berbeza dengan negara-negara luar, setiap kali mereka belajar, akhirannya mereka akan cuba membuatkan aktiviti yang mana pelajar perlu menghasilkan sesuatu. Ini harus bermula dari peringkat sekolah rendah lagi. Mencipta, mempunyai minda sebagai pencipta, itu penting. Ataupun kita kata manufacturing mindset daripada awal lagi. Tetapi pendidikan kita kadang-kadang bersifat rote learning dan bersifat exam oriented. Sukar untuk melahirkan innovator atau inventor yang hebat, yang boleh dipertengahkan. Dan yang kedua, kalau kita lihat STEM di sekolah masih ketinggalan. Kita melihat bahawa peratus mereka yang mengambil bidang STEM itu sendiri masih rendah. Masih rendah. Untuk semakin menjadi berkurang difahamkan. Masih rendah, iaitu dalam lingkungan 30% begitu. Jadi di situ kita nampak kekurangan individu ataupun modal insan yang kita harapkan untuk menjadi pencipta. Dan STEM merupakan asas kepada sesuatu produk supaya produk itu menjadi kreatif dan inovatif. Kalau kita ada produk dan produk kita ini tidak ada ciri-ciri yang dikendaki oleh masyarakat di dunia, tidak selamat, tidak kita kata mesra pengguna, dia tidak akan menembusi pasaran dunia. Dan akhirnya produk kita hanya tinggal di dalam negara ataupun digunakan oleh satu-satu keadaan tertentu saja. Tidak dapat menembusi. Jadi perubahan kepada pendidikan untuk meningkatkan kreativiti itu sangat penting. Dan ramai juga orang kita yang kreatif sebenarnya. Tetapi kreatif mereka adalah kreatif yang tidak berasaskan STEM. Tidak scientific creativity. Itu berbeza dengan negara barat. Mereka mempunyai pemikiran scientific creativity, mengambil kira sains, mathematics, teknologi di dalam penciptaan mereka. Ya, itu kebimbangan kita. Jadi saya kira banyak perkara harus
semak semula di dalam sistem pendidikan negara. Ya. Kebimbangan itu adalah ketandusan penghasilan dan juga daya cipta dalam kalangan penggiat-penggiat seni dan juga teknologi. Ini mungkin akan disuarakan dan juga akan dirangkumkan dalam perbincangan seketika nanti dalam Bicara Naratif. Anda berminat untuk menyanyi? Inilah peluang untuk anda. Misi pencarian kami diteruskan. Kali ini akan berada di Sarawak. Zon Sarawak pada 9 dan 10 September 2023 bertempat di Viva City Mega Mall Kuching. Syarat uji bakat, warga negara Malaysia berumur 15 hingga 25 tahun. Sila bawa bersama salinan MyCard, gambar terkini dan -1 sendiri. Siapa tahu anda bintang yang bersinar di pentas bintang RTM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah, Malaysia kembali mendapat perhatian. Beberapa syarikat besar sudah tahu, baik Elon Musk, baik dari Amerika, atau Geely dari negara China, atau Infineon dari Jerman, bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pengkalan pelaburan penting. Dan saudara, bagi kita sangat penting, kerana kalau ini dapat diteruskan, Malaysia boleh memaknai kemerdekaan itu. Setiap anak muda dijamin kerja yang tidak menganggur. Dan setiap pekerja mendapat upah yang munasabah. Bersua kembali dalam Bicara Naratif, terus saja kepada Profesor Sattah. Prof, berkenaan tentang penyediaan para pelajar dan juga lepasan-lepasan pelajar ini untuk bukan sahaja minat kepada industri TVET ataupun STEM, tetapi penyediaan ruang pembelajaran itu kepada industri yang sedang berkembang pesat. Apa institusi pendidikan kita sebenarnya bergerak seiring dan sejajar dengan kerangka dan juga silibus yang dituntut di bidang pekerjaan dalam industri pembuatan dan juga perindustrian teknologi dan sains ini? Okey. Ini juga merupakan satu sukar memberi jawapan lah. Mungkin ada pihak yang tidak bersetuju, saya kira, bila saya memberi pandangan ini. Saya mengatakan institusi TVET sebahagiannya tidak selari dengan kehendak industri. Okey. Kerana kehendak industri adalah kepada bagaimana sesuatu ilmu itu dapat dipraktikkan, dilaksanakan, tetapi institusi TVET tidak dapat menyediakan itu. Tetapi di sebahagian program-program TVET itu mungkin, contohnya dalam TVET tentang kecantikan, tourism, ataupun culinary, bakery dan sebagainya, itu mungkin pembelajaran itu secara
autentik ataupun kontekstual. Tetapi yang bersifat kejuruteraan ini merupakan TVET yang diperlukan oleh negara, yang diperlukan oleh industri. Dalam NIM mengapa dia menekankan tentang master plan National Industrial Master Plan? Kerana negara kita adalah sebuah negara industri. Sebuah negara industri. Jadi di situ ada kelemahan institusi TVET dalam menyediakan kehendak industri yang kita kata one-to-one ataupun mereka boleh bekerja secara terus. Jadi apa yang perlu dibuat kadang-kadang adalah pelajar terpaksa mengambil additional courses supaya mereka ini sesuai ataupun mendapat tempat di dalam industri itu. Ramai pelajar sekarang mengambil kursus-kursus tambahan kerana mereka mendapati tidak lagi ijazah ataupun diploma yang mereka perolehi ini bukan menjanjikan pekerjaan. Okey, terima kasih Prof untuk pandangan tersebut. Terima kasih untuk konklusinya. Tuan Rizal? Saya fikir lanjutan daripada apa yang Prof cakap tadi itu ialah pemain-pemain TVET juga mungkin sebahagian daripada pemain-pemain industri di peringkat usahawan kecil sederhana dan sebagainya ni perlu faham bahawa teknologi telah mengubah cara bekerja, teknologi juga telah mengubah cara kehidupan dan juga teknologi telah mengubah cara berfikir. Jadi kalau kita faham tiga perkara yang saya katakan tadi itu, sedikit sebanyak akan meruntuhkan tembok ego masing-masing. Kalau dalam konteks TVET ni, masing-masing ada ego dia. Jadi turunkan dan kita tingkatkan semangat nasionalisme sebab ini adalah satu agenda besar negara yang memerlukan kita bercakap merentasi kementerian agensi dan sebagainya, berkongsi maklumat dan saya rasa kita perlu bergerak ke arah satu matlamat yang jelas. Okey, terima kasih Tuan Rizal. Tuan Syaril, ringkasnya apa mungkin NIMP membawa cahaya di hujung lorong? Well, memang betul-betul NIMP adalah satu, it's a first step into something that is more meaningful kepada mereka-mereka yang pemain-pemain industri dan sebagainya. Dan saya ingin echo balik apa yang disebut oleh Prof dan juga Tuan Rizal. Memang betul, kita ada gap yang besar dan banyak term lah, skills mismatch lah, apa kita punya jurang-jurang yang disebut antara kita punya pendidikan, sistem pendidikan dan juga keperluan industri. Dan benda itu bukan benda baru, dah banyak disebut. So I think untuk nak betul-betul make sure that kita foolproof kita punya plan ni, ada keperluan untuk kita faham realiti teknologi dan perubahannya. Kena sensitif, kena sensitize apa benda yang, contohnya ChatGPT. ChatGPT itu adalah AI punya solution yang pada fasad je nampak macam something yang a tool spesifik pada pengeluarannya. Tapi belakang tu engine dah digunakan oleh banyak solution-solution yang lain, orang lain yang menggunakan that engine because it's open untuk buat solution yang bespoke kepada keperluan masing-masing. Jadi kalau katakan macam kita tak sensitif pada perubahan ni dan kita tak tahu kita nak keluarkan graduate TVET ni yang sesuai dengan konteks tu susah. Jadi cakap saya AI ni pada masa depan akan menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Kita juga perlu bergerak lebih maju dan even some company sekarang ni dia ada offer peluang pekerjaan kepada prompt engineer, gaji sampai 7,000 8,000 prompt engineer. Macam mana dia nak kerja situ? Apa dia punya kelayakan akademik? Apa dia punya, so this is something yang kita kalau tak sensitif pada masa akan datang kita akan masalah. Suatu gerakan yang lebih afirmatif dan juga lebih tangkas serta agresif perlu dilakukan untuk menyesuaikan bidang pekerjaan ini dan juga untuk memacu agenda perindustrian baharu ini lebih mapan dan juga lebih ke hadapan. Terima kasih Tuan Syaril, terima kasih Tuan Rizal, terima kasih Prof bersama kami pada malam ini. Terima kasih kepada anda menonton kami secara natif. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia.